Sime Darby, syarikat gergasi perindustrian yang mengangkat nama Malaysia ke pentas dunia. Sime Darby adalah perusahaan BUMN asal Malaysia yang telah menggarap perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 1998. Perkebunan tersebut diperoleh dengan mengakuisisi 23 lahan perkebunan milik Salim Group seluas 256.000 hektar. Saat ini, Sime Darby memiliki total lahan perkebunan mencapai 288.000 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Area tanam kelapa sawit Sime Darby merupakan yang terbesar ke-6 di Indonesia, yaitu 201.000 hektar. Dari kemarin selalu mereaksi cara memanen sawit yang ada di Malaysia dan Indonesia. Tentunya sahabatku semua pasti bosan. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu perusahaan milik negara Malaysia yang menguasai industri sawit terbesar di dunia. Memiliki cabang 18 negara atau cawangan dalam bahasa Malaysia, termasuk juga di Indonesia. Mari kita reaksi bersama-sama untuk menambah pengetahuan sejarah berdirinya Sime Darby, perusahaan milik negara Malaysia yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video kali ini kita akan mereaksi salah satu syarikat yang paling konglomerat di Malaysia. Syarikat ini juga mempunyai perindustrian kelapa sawit yang ada di Indonesia. Syarikat ini juga memiliki kebun sawit yang ada di Indonesia, yaitu syarikat Sime Darby. Sime Darby ini adalah salah satu syarikat konglomerat yang ada di Malaysia. Seperti apa sih sejarah berdirinya syarikat Sime Darby? Daripada kita penasaran, langsung saja kita reaksi videonya bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya. Mari kita reaksi dan kita dengarkan bersama-sama. Semoga video ini memberi informasi dan semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sime Darby, syarikat gergasi perindustrian yang mengangkat nama Malaysia ke pentas dunia. Wow. Sejarah Sime Darby telah menjangkau ratusan tahun dan syarikat ini menjadi syarikat konglomerat yang terbesar di Malaysia. Jadi dalam episod paleontologi kali ini, mari kita tengok bagaimana syarikat ini ditubuhkan dan berapa besar Sime Darby ini sebenarnya. Tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan. Syarikat Sime Darby yang kita kenali sekarang adalah hasil gabungan 3 syarikat utama, iaitu Guthrie, Golden Hope Plantations dan Sime Darby. Untuk kita tahu skop dan operasi yang dijalankan oleh Sime Darby, mari kita tengok latar belakang setiap syarikat ini bermula daripada Guthrie. Guthrie diasaskan oleh Alexander Scott Guthrie pada tahun 1821 di Singapura. Pada awalnya, Guthrie menjual barangan British kepada pedagang-pedagang dari China dan Eropah yang melalui pelabuhan Singapura. Perniagaannya berkembang dan Guthrie kemudiannya menjual barangan keperluan harian dan memulakan penanaman lada hitam dan rempah. Dengan penumbuhan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896, syarikat Guthrie mula bertapak di tanah Melayu. Guthrie menjadi pengurus kepada ladang-ladang kopi di sekitar Selangor dan Negeri Sembilan dan mereka juga mula membeli ladang-ladang getah di Perak. Memasuki awal tahun 1900, syarikat Guthrie memfokuskan kepada peladangan getah. Lonjakan permintaan getah dunia sekitar tahun 1910 telah mengembangkan perniagaan Guthrie. Mereka seterusnya memperkenalkan tanaman kelapa sawit di tanah Melayu pada tahun 1924. Wow. Kedatangan Jepun pada awal tahun 40-an telah menghentikan operasi Guthrie. Ibu pejabatnya juga dipindahkan ke London dan disenaraikan dalam London Stock Exchange pada tahun 1965 sebagai Guthrie Corporation Limited. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada waktu itu, aset-aset negara seperti tanah dan ladang-ladang masih dimiliki oleh Guthrie yang dikawal oleh British. Satu usaha untuk mengambil alih syarikat Guthrie telah dilancarkan oleh Dr. Mahathir pada tahun 1981. Operasi rahsia Dawn Raid itu menyaksikan kerajaan Malaysia melalui PNB berjaya meningkatkan pemilikan mereka dalam Guthrie Corporation daripada 25% kepada 50.25% dalam masa yang singkat. Pegangan majoriti tersebut menjadikan Malaysia sebagai pemilik Guthrie. Channel APHD ada menceritakan peristiwa ini dengan lebih terperinci. Kalau korang berminat, link ke video tersebut ada di bawah. Guthrie kemudiannya disenaraikan dalam Kuala Lumpur Stock Exchange pada tahun 1989. Memasuki tahun-tahun seterusnya, Guthrie telah memasuki pelbagai sektor lain termasuklah pembangunan hartanah, pembuatan dan servis. Antara projek di bawah Guthrie ialah Perbandaran Terancang Bukit Jelutong dan projek lebuh raya Guthrie. Aktiviti peladangan mereka juga berkembang hingga ke Indonesia, Filipina, China dan Afrika. Betul banget, Sime Darby juga ada di Indonesia. Golden Hope Plantations bermula dengan nama Harrisons and Crossfield yang ditumbuhkan di Liverpool, England pada tahun 1844.
Ia bermula sebagai syarikat perdagangan kopi dan teh. Pada awal tahun 1900, Harrison and Crossfield telah membeli beberapa ladang getah, kopi dan kelapa di Tanah Melayu. Salah satu ladang tersebut ialah Golden Hope Rubber Estate yang terletak di Kelang. Selepas Perang Dunia Kedua, Harrison and Crossfield mula terlibat dalam penghasilan latex dan mereka juga menubuhkan stesen penyelidikan minyak sawit di Banting. Sehingga tahun 1977, Harrison and Crossfield telah melakukan beberapa pembelian yang menjadikan jumlah ladang di bawah pengurusan mereka seluas 800 km persegi. Kerajaan Malaysia melalui PNB telah bekerjasama dengan Harrison and Crossfield dan menubuhkan Harrison Malaysian Estate Limited untuk menguruskan ladang-ladang tersebut. Pada tahun 1990, nama Harrison Malaysian Estate Limited ditukar kepada Golden Hope Plantation Berhad, sempena nama ladang terawal yang dibeli di Malaysia. Awal tahun 1900, William Syme telah berlayar dari Scotland dan berlabuh di salah satu kawasan jajahan Empire British iaitu Melaka. Menyedari iklim di Melaka adalah sesuai untuk penanaman getah, William telah bekerjasama dengan Henry dan Herbert Darby untuk memulakan perniagaan berasaskan tanaman tersebut. Syarikat mereka dinamakan Syme, Darby and Company Limited dan mereka bermula dengan 500 ekar ladang getah pada tahun 1910. Seperti juga syarikat Guthrie, perniagaan mereka berkembang pesat hasil daripada kenaikan permintaan getah di pasaran dunia. Sehingga tahun 1916, Syme, Darby and Company mengawal lebih daripada 50 km persegi ladang getah. Untuk meneroka hutan dan membuka lebih banyak ladang, mereka telah membeli Sarawak Trading Company iaitu syarikat perniagaan jentera-jentera berat. Pembelian itu secara tidak langsung membuka jalan kepada Syme Darby dalam perniagaan jentera berat. Mereka juga menjadi pengedar utama kepada jentera Caterpillar yang masih kekal hingga ke hari ini. Perang Dunia Kedua pada tahun 40-an telah memperlahankan operasi Syme Darby. Malangnya, peperangan itu juga membawa kepada kemajuan teknologi getah sintetik. Melihatkan ancaman getah sintetik kepada perniagaan utama mereka, Syme Darby mula mencuburi perniagaan kelapa sawit. Pada tahun 1958, Syme Darby and Company telah disenaraikan dalam London Stock Exchange sebagai Syme Darby Holdings. Syme Darby meraih keuntungan besar apabila minyak kelapa sawit mula mendapat permintaan dunia sekitar tahun 60-an. Daripada keuntungan tersebut, mereka mula memasuki sektor agriculture, kesihatan, insurans dan beberapa sektor lain. Walau bagaimanapun, pelaburan Syme Darby ketika itu tidak membawa keuntungan. Ramai pihak berkepentingan di Malaysia merasakan keuntungan Syme Darby yang kebanyakannya daripada operasi mereka di Malaysia tidak diuruskan dengan baik oleh pihak pengurusan iaitu British. Berikutan itu, Kerajaan Malaysia melalui Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) telah membeli pemilikan majoriti dalam Syme Darby. Ia dipindahkan ke Malaysia dan disenaraikan dalam Kuala Lumpur Stock Exchange pada tahun 1980 sebagai Syme Darby Berhad. Syme Darby terus berkembang dalam pelbagai industri termasuklah permotoran, pembuatan, minyak dan gas, pembangunan hartanah, kesihatan, pelancongan, penjanaan kuasa dan perbankan. Ketika ini juga, Syme Darby mula membeli hak mengedar dan memasang jenama-jenama kereta import seperti Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Ford dan Alfa Romeo. Ya. Syarikat Syme Darby ini memasuki tahun 2000, Syme Darby menyatukan perniagaan mereka kepada 5 teras utama iaitu peladangan, pemotoran, jentera berat, hartanah dan tenaga. Oleh kerana ketiga-tiga syarikat itu adalah syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC, penggabungan syarikat-syarikat itu adalah cara yang terbaik untuk mengurangkan kos operasi dan meningkatkan kecekapan. Jadi pada tahun 2006, satu plan penggabungan telah diumumkan. Jika berjaya, ia akan menghasilkan syarikat gergasi dengan aset yang lebih daripada 6,000 km persegi tanah peladangan dan lebih daripada 100,000 orang pekerja. Nilai pasaran ketiga-tiga syarikat itu sebelum digabungkan ialah RM31.6 bilion. Penggabungan mega itu selesai pada Januari 2007 dan Syme Darby Berhad kembali disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Nilai pasarannya melonjak kepada RM59.5 bilion iaitu 80% lebih tinggi daripada nilai sebelum penggabungan. Masya Allah, luar biasa. Pada tahun 2017, Syme Darby dipecahkan kepada 3 unit berbeza untuk mencapai potensi maksimum. Unit tersebut adalah Syme Darby Plantation yang memfokuskan kepada peladangan, Syme Darby Property yang memfokuskan kepada pembangunan hartanah, dan Syme Darby Berhad untuk perniagaan mereka dalam sektor perindustrian, pemotoran, logistik dan kesihatan. Ketiga-tiga unit ini turut disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Sehingga tahun 2019, Syme Darby Plantation menjadi syarikat peladangan sawit terbesar di dunia yang mengeluarkan 4% daripada bekalan minyak sawit mentah dunia.
Sime Darby berhad beroperasi di 18 buah negara dan menjadi pemain automotif yang terbesar di Asia Pasifik dengan jenama-jenama mewah di bawahnya. Sime Darby Industries menjadi pengedar jentera berat untuk sektor minyak dan gas, peladangan dan marin. Itulah dia kisah Sime Darby yang menjangkau ratusan tahun. Bermula daripada syarikat British yang memfokuskan kepada peladangan, Sime Darby kini telah berevolusi kepada syarikat gergasi Malaysia. Wow. Namun begitu, hampir separuh daripada pendapatan Sime Darby masih lagi terikat kepada industri peladangan yang dilihat sebagai industri tradisional yang semakin merosot. Untuk menghadapi cabaran dan revolusi teknologi, Sime Darby harus bergerak pantas untuk menubuhkan perniagaan dalam sektor-sektor penting untuk masa depan. Terima kasih kerana menonton. Palatology juga ada membuat giveaway sempena 1 tahun channel ini ditubuhkan. Syarat-syarat dan hadiah ada diumumkan di Instagram Palatology. Make sure korang follow Palatology di situ. Dan kalau korang enjoy dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe sekarang. Jumpa dalam video seterusnya. Juga pemilik channelnya. Nah, baru saja kita mendengarkan sejarah berdirinya syarikat Sime Darby. Ternyata Sime Darby ini dulunya milik British, kemudian direbut kembali oleh Malaysia dan dibeli lagi oleh Malaysia. Sekarang menjadi milik Malaysia, salah satu syarikat konglomerat yang ada di Malaysia. Dan syarikat Sime Darby ini adalah syarikat yang terbesar di dunia dalam kalangan industri kelapa sawit. Mempunyai 18 cawangan di 18 negara. Ternyata syarikat Sime Darby yang kepunyaannya Malaysia ini bukan calang-calang ya. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Dan perlu diketahui, Sime Darby ini juga mempunyai ladang sawit yang ada di Indonesia. Ternyata syarikat Sime Darby ini sungguh sangat mendunia. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Dan jangan lupa yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semua, memberi informasi dan juga memberi wawasan dan juga menambah pengetahuan. Dan jangan lupa subscribe pemilik channelnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.